Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada hari ini untuk membincangkan satu topik bahagian akidah tingkatan 4. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita nonton video di sebelah. Sebentar tadi kita telah melihat beberapa tragedi yang berlaku di atas muka bumi ini. Bolehkah kita fikirkan mengapa perkara tersebut terjadi? Apakah berkaitannya dengan topik yang kita akan pelajari pada hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tajuk Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pembalas dan Maha Perkasa, bahagian akidah pelajaran 10. Di dalam topik ini, pelajar mesti dapat menyatakan maksud Al-Muntakim dan Al-Jabbar, menyatakan dalil nafi Al-Muntakim dan Al-Jabbar, seterusnya merumuskan kefahaman mengenai nama Allah Al-Muntakim dan Al-Jabbar serta menghubungkaitkan dengan kehidupan. Sebelum kita teruskan dengan maksud dan dalil Al-Quran Al-Muntakim, anak-anak boleh buka buku teks muka surat 68. Jom kita tengok maksud Al-Muntakim. Al-Muntakim ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pembalas dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Apakah dalil nakli nama Allah Al-Muntakim? Jom kita tengok surah Az-Zuhruf ayat 41. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. Yang bermaksud, maka kalaulah kami wafatkan engkau, sesungguhnya kami tetap akan menyiksa mereka. Jom kita tengok kefahaman mengenai nama Allah Al-Muntakim. Allah SWT memberikan pembalasan dengan sesaan neraka terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Dalil firman Allah SWT surah As-Sajdah ayat 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Bermaksud, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingatan dengan ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami tetap membalas orang yang berdosa. Allah SWT menimpakan azab dalam peristiwa Ad-Dukhan, iaitu kaum Quraisy ditimpakan dengan kemarau yang panjang, sehingga debu seperti asap menutupi mereka kerana mereka menolak dakwah Rasulullah SAW. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Yang bermaksud, dan ingatlah pada hari kami timpakan kamu dengan pukulan yang besar. Sesungguhnya kami tetap akan menyeksa dengan azab yang seberat-beratnya.
Seterusnya, Allah SWT memberikan pembalasan terhadap orang yang menentang agamanya setelah diutuskan Rasul dan diberi keterangan yang jelas. Dalil firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 47. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Maksud, sesungguhnya kami telah mengutuskan sebelummu, wahai Muhammad, para rasul kepada kaum masing-masing. Lalu mereka membawa kepada kaumnya bukti yang nyata. Kemudian kami menyeksa orang yang melakukan kesalahan, yang mengingkarinya, dan sememangnya menjadi tanggungjawab kami menolong orang-orang yang beriman. Seterusnya kita lihat pula nama Allah Al-Jabbar. Apakah maksud dan dalil nama Allah Al-Jabbar? Al-Jabbar ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Dalil nakri nama Allah Al-Jabbar dalam surah Al-Hajj ayat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Yang bermaksud, dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai seluruh alam, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang melimpahkan keamanan, yang maha memelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Kita lihat pula kefahaman mengenai nama Allah Al-Jabbar. Allah SWT memiliki dan menguasai seluruh alam. Semua makhluk berada dalam pemerintahan Allah SWT. Dalil, Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menjelaskan bahawa pada hari kiamat Allah SWT memegang 7 petala langit dan bumi dengan kekuasaannya. Kemudian Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Annal Jabbar, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Maksudnya, akulah yang maha perkasa. Di manakah orang-orang yang berkuasa? Di manakah orang-orang yang sombong di dunia dahulu? Yang kedua, Allah SWT tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Setiap perbuatan Allah SWT mengandungi hikmah yang tersembunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yus'alu 'amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surah Al-Anbiya ayat 23 yang membawa maksud dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedang mereka lah yang akan ditanya kelak. Seterusnya, kefahaman yang ketiga, manusia wajib bersifat merendahkan diri kerana Allah SWT akan mencampakkan makhluknya yang bersifat takbur dan bongkak ke dalam neraka Jahannam. Jom kita tengok cara menjawab soalan. Ingat anak-anak, bila soalan nyatakan, jawapannya selalunya adalah jawapan yang ringkas. Tetapi, apabila soalan bertanya tentang nyatakan maksud, iaitu berkaitan dengan
maksud. Nyatakan maksud, maka di sini kita perlu menjawab dengan jawapan yang penuh dan jawapan tersebut berdasarkan buku teks. Jawapan yang terkandung di dalam buku teks. Okey, jom kita tengok jawapan. Nyatakan maksud Al-Muntakim. Iaitu maksud Al-Muntakim ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pembalas. Di sini nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pembalas. Allah Maha Pembalas ini satu markah dengan menimpa azab terhadap orang yang melampaui batas. Menimpa azab terhadap orang yang melampaui batas, satu markah. Jadi di sini akan dapat 2 markah. 2/2. Okey. Kita tengok pula, masih lagi soalan nyatakan, tetapi kat sini soalan minta nyatakan dalil nakli nama Allah. Dalil nakli bermaksud dalil daripada ayat Quran yang menunjukkan nama Allah yang bersifat Al-Muntakim. Okey, di sini sekiranya soalan minta dalil Al-Quran, sila pastikan kamu menyatakan ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang nama Allah Al-Muntakim. Di sini terdapat contoh jawapan nama Allah yang bersifat Al-Muntakim. Soalan minta kepada kita dalil, maka kita perlu masukkan ayat Al-Quran tersebut, dalil nakli tersebut, ayat Al-Quran daripada surah Al-Zuhru ayat 41. Dan sila pastikan kamu meletakkan ayat Al-Quran tersebut, dalil Al-Quran tersebut dan terjemahan ayat. Sekiranya kamu tidak menghafaz ayat tersebut, kamu masukkan surah apa dan masukkan terjemahan yang betul, yang kamu tahu, yang berkaitan dengan apa kehendak soalan tersebut. Okey, kita tengok pula soalan berkaitan dengan terangkan. Sekiranya soalan terangkan, sila pastikan jawapan kamu mengandungi, terangkan jawapan kamu mengandungi isi dan huraian. Apabila soalan minta 2 jawapan, bermaksud dekat sini soalan terangkan markah itu adalah 4 markah. Satu soalan, satu jawapan adalah 2 markah. Okey, jom kita tengok jawapan di sebelah. Okey, kita tengok contoh jawapan. Tadi saya dah terangkan, bila soalan terangkan, sila pastikan jawapan itu mengandungi, sila pastikan jawapan itu ada isi dan ada huraian. Okey, untuk pastikan kita mendapat markah yang penuh. Sekiranya soalan minta 2 tadi, mesti satu jawapan mengandungi 2 markah. Okey, contoh jawapan, Allah SWT tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. So, kat sini, Allah SWT tidak boleh dipersoalkan adalah 1 markah kerana, nampak tak? Kata hubung. Kerana setiap perbuatan Allah mengandungi hikmah yang tersembunyi. Satu markah. Okey, 1 markah. So, dekat sini jawapan ini, anak-anak akan dapat 2/2. Okey, jawapan yang kedua, manusia wajib merendahkan diri. Ini manusia wajib merendahkan diri. 1 markah. Kenapa kita ni kena rendahkan diri kita? Kerana Allah akan mencampakkan makhluknya yang sombong ke dalam neraka Jahanam. Ini dia punya huraian. Okey, yang tadi dia punya isi, ini dia punya huraian. So, maka kat sini 2/2. So, sekiranya kamu jawab jawapan yang seperti ini, maka kamu akan dapat markah penuh 4 markah. Okey, jelas? Seterusnya kita tengok soalan bentuk kebat. Okey, seperti mana yang kita tahu soalan kebat, iaitu soalan tersebut dia mesti ada stimulus. Okey, soalan tersebut mesti ada stimulus. Yang keduanya, markah bagi soalan tersebut adalah 4
4 markah. Markah yang diberikan adalah 4 markah. Okey, cuba kita tengok contoh soalan. Keimanan kepada Al-Jabbar melahirkan rasa gerun untuk bersikap sombong. Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Soalan minta hujah anda di mana dalam soalan kebat tidak boleh menyatakan ataupun tidak boleh menyatakan bilangan. Sekiranya soalan kata kemukakan 2 hujah anda, maka itu bukan soalan kebat. Kemukakan hujah anda, dia tidak meletakkan bilangan jawapan yang dikehendakinya. Okey, stimulus itu pula adalah sama ada bentuk pernyataan seperti ini ataupun bentuk gambar raja. Okey, kita akan tengok pada soalan yang seterusnya nanti. Stimulus dalam bentuk gambar rajah. Okey, ini adalah salah satu contoh soalan kebat di mana tadi saya nyatakan dia akan bagi stimulus kepada kita sama ada dalam bentuk pernyataan ataupun gambar rajah. Di sini soalan kebat ini stimulus yang diberikan adalah dalam bentuk gambar rajah di mana gambar rajah yang diberikan ini menjadi petunjuk untuk kita menjawab soalan dengan lebih tepat. Okey, kita tengok contoh soalan kebat tadi. Okey, soalan kebat tadi, keimanan kepada Al-Jabbar melahirkan rasa gerun untuk bersikap sombong. Okey, jawapan yang sesuai. Di mana kamu perlu ingat bila soalan kebat perlu ada 4 markah soalan kebat tersebut. Okey, 4 markah soalan kebat tersebut adalah kita perlu ada isi, huraian lanjut dan kesimpulan untuk mendapatkan markah yang penuh. Okey, bagi soalan ini kita tengok keimanan kepada Al-Jabbar melahirkan rasa gerun untuk bersikap sombong. Okey, kemukakan hujah anda untuk menyokong. So, soalan minta kita menyokong. So, kita kena, bila soalan kata hujah anda untuk menyokong, bermaksud kita bersetuju dengan pernyataan yang diberikan. Okey, contoh jawapan. Pada pendapat saya, kita perlulah merendahkan diri atas segala nikmat yang dimiliki. Merendahkan diri atas nikmat yang dimiliki. Ini adalah isi. Kerana segala yang dikecapi atas muka bumi ini adalah milik Allah secara mutlak. Kerana apa yang kita miliki ini adalah milik Allah secara mutlak. Dia punya huraian. Contohnya, segala kekayaan, kecantikan, kebijaksanaan atau apa sahaja hanyalah pinjaman sementara. Dia bagi pula contoh kat sini. Apa yang kita ada, kekayaan, kecantikan, kebijaksanaan, semua tu hanyalah pinjaman sementara. Ini adalah huraian lanjut. Di mana huraian lanjut ini kita boleh bagi dalam bentuk kesan ataupun kita boleh bagi dalam bentuk contoh. Okey, kesimpulannya kita hendaklah sentiasa bersyukur dan tidak mendabik dada supaya kehidupan sentiasa tenang dan dirahmati olehnya. Kesimpulan. Okey, olahan menarik. So, di sini satu markah lagi untuk huraian lanjut dan kesimpulan. So, kamu akan dapat 4/4 markah yang penuh. Okey, cuba kita tengok kat sini kerana. Contohnya, okey, ini adalah kata hubung di mana kata hubung itu untuk menerangkan lebih baik jawapan kita. So, apabila menjawab soalan kebat, sila pastikan kamu guna kata hubung yang kamu tahu. Okey, contoh kata hubung yang kamu tahu, kabus. Apa itu kabus? Iaitu kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Gunalah kabus ini untuk kamu menerangkan ataupun kamu mengolahkan ayat kamu supaya lebih cantik dan lebih tepat. Okey, saya harap kamu jelas tentang cara menjawab soalan kebat dengan baik supaya kamu mendapat markah yang penuh.
Akhir sekali, jom kita tengok spektrum ilmu di mana Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud syurga dan neraka berdialog. Syurga berkata, akan masuk ke dalamku orang-orang lemah dan para miskin. Neraka pula berkata, akan masuk ke dalamku orang-orang bengis dan sombong. Maka Allah berfirman kepada neraka, engkau seksaanku, aku membalas denganmu sesiapa yang aku mahu. Dan Allah berfirman kepada syurga, engkaulah rahmatku, aku mengasihi denganmu sesiapa yang aku mahu. Okey, jelaslah di sini di mana kita sebagai manusia ataupun sebagai makhluk Allah, tidak kira siapa pun makhluk Allah yang diciptakan olehnya, kita perlulah tunduk dan patuh segala perintah Allah, kita perlulah menghormati, kita perlulah patuh, kita perlulah ikut dan tinggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah supaya kita menjadi orang yang beriman, di mana kita perlu ingat bahawa Allah yang bernama Allah yang bersifat Al-Muntakim, iaitu Maha Pembalas, boleh membalas ataupun menimpa segala azab kepada kita kerana kelalaian kita, kerana sifat kita yang sombong terhadap pemilik muka bumi ini. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita untuk hari ini yang boleh saya sampaikan. Saya harap ilmu yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadikan kita orang yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.